semua, Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi Borak Santai Facebook Live bersama MW. Cantik bergaya, sihat beraya istimewa Aidilfitri. Nama saya Sapura, hos anda untuk hari ini. Yang penting hari ini, kita ada sesuatu yang istimewa di mana kita akan berkongsi dengan anda resepi ataupun menu juadah Aidilfitri yang boleh dihidangkan. Sebelum itu, berikan saya like dahulu, komen dan kongsikan sesi ini kepada rakan-rakan anda, ahli keluarga anda atau sesiapa sahaja di Facebook. Okey, berikan emoji kegemaran anda di komen sekarang. Dan untuk pengetahuan anda, hari ini kita ada tetamu istimewa yang akan berkongsi resepi. Sebab saya bukan chef, jadi kita ada chef selebriti istimewa yang dibawa khas untuk anda oleh MW, iaitu tak lain tak bukan. Berikan tepukan virtual anda dan like anda kepada Datuk Fazli. Hai, apa khabar Sapura? Alhamdulillah, saya sihat. Datuk sihat? Saya okey, saya suka dengar. Berikan tepukan virtual anda. So dia tak bunyi tak ada bunyi. Dia kena komen. Komen dekat ruangan chat tu. Emoji ya kegemaran anda semua. Okey, sihat ya Datuk? Emoji kita ada tak? Kita letak emoji, Emoji apa Sapura, tu? emoji Fazli, aku kat situ. Kita kena buat lah. Kena buat Kita kena buat satu emoji ataupun GIF lah, boleh juga. Okey, Datuk, hari ni kan Datuk akan kongsikan kita resepi istimewa yang paling penting kita akan menggunakan produk MW iaitu Nutrilite Soy Protein Drink. Okey, jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit kan apakah dua resepi yang ingin Datuk share kepada kita semua. Baik, apa khabar semua yang menonton? Jangan lupa teruskan like bersama kami. Dan sebenarnya dua resipi yang saya akan kongsi ini resipi yang sangat istimewa. Okey. Sebab kalau orang suka buat biskut, suka bakar sesuatu dalam oven, resipi pertamanya merupakan biskut crinkle atau ada orang panggil biskut kedut, tapi sampai biskut raya lah. Biskut crinkle, biskut raya lah kan. Kalau kita tahu raya, semua orang suka makan biskut ataupun kuih raya. Dan lepas tu saya ada satu resipi agak menarik. Saya akan gunakan ayam dan kuah ayam percik dan juga pasta. Wow, sangat-sangat istimewa dan yang paling pentingnya Datuk akan tambahkan Nutrilite Protein Soy Drink Semestinya kan sebab dalam tu? dua resipi ni akan menjamin dan memberi kesihatan untuk anda. Kita makan nak kena jaga juga raya ni supaya pasti kita kekal sihat dan kurus seperti kami berdua. Resepi tu pun mesti ada unsur-unsur macam elemen sihat sikit kan? Ya, betul. Okey Datuk, silakan. Apakah bahan-bahan kita hari ini? Okey, bahan-bahan pertama adalah senyuman Sapura. Terima kasih. Dah dapat dah? Okey, dah dapat dah senyuman dia. Dan bahan kedua, senyuman saya. Okey. Sebab orang kata senyuman itu perlu ada dalam setiap masakan. Lagi sedap masakan tu. Dan bahan-bahannya kita ada mentega, kita ada tepung, gula, dan kita ada telur, kita ada brown sugar, kita ada vanila, kita ada sedikit garam, kita ada icing sugar, dan yang paling penting tu kita ada dua bahan ini, satu perisa coklat, satu perisa natural. Iaitu apa bahannya? Inilah yang saya katakan tadi merupakan 10, kita gunakan 10 scoop kan? 10 scoop Nutrilite Soy Protein Drink dan juga 3 scoop untuk Nutrilite Soy Protein Drink perisa coklat. Jadi untuk pengetahuan anda semua, 2 scoop Nutrilite Soy Protein Drink ni memberikan anda 8 gram protein. Wow. Dan Jadi kalau juga- saya pergi gym, sesuai lah untuk protein. Sesuai, betul. Sesuai untuk jisim otot. Okey, dan 2 scoop untuk Nutrilite Soy Protein Drink perisa coklat ni memberikan anda 10 gram protein. Sangat-sangat bagus untuk Sangat minuman bagus. dan saya ajar anda untuk buat biskut dan juga ajar anda untuk membuat masakan yang sesuai untuk hari raya. Dan lebih sihat. Ya, saya. Okey. Dan sekarang silakan, Datuk. saya nak buat nama dia agak pelik sikit tau. Cuba sebut nama dia. Alamak, ni saya Saya dah susah tulis sikit. tulis, Yang saya tahulah Datuk. Saya sengaja tak nak sebut sebab nak bagi Sapura sebut dengan comelnya. Okey. Okey, nama resepi ni adalah Beurre Noisette Cream Cleanse. Buire noise. Tak, dia ada sebutan ala Perancis sikit. Parlez français? Tengok tu, memang lidah saya tak boleh lah. Tak, dia beurre noisette. Beurre noisette. Beurre Noisette. Noisette. Beurre Noisette. Beurre Sebab Noisette. bahasa mudanya ia adalah brown butter ataupun mentega bahasa perang. Jadi sekarang ni saya panaskan Brown api. butter je ya. Dan kadang-kadang orang keliru antara penggunaan butter atau mentega yang banyak dan juga margarin. Sebenarnya mentega yang penuh susu ini sangat sihat untuk jantung. Margarin yang kurang bagus. Jadi butter yang banyak sangat bagus untuk kesihatan. Dan sebenarnya kalau kita dekat ASEAN ni kita pakai kerisik dan sebagainya untuk menambah perisa dalam kita punya masakan. Dan biasanya apa yang saya buat, orang Perancis dia ada satu perisa tambahan yang tempat lain tak ada, iaitu beurre noisette.
ataupun dipanggil mentega perang ini. Jadi kita cairkan mentega dulu. Okey, sekarang ni Safra tengok ni. Saya tengah menghangatkan mentega supaya dia menjadi lebih perang. Okey. Jadi bila dia akan terpisah antara lemak dan juga air tu, dia akan ada satu build up yang mana dipanggil brown butter dan kita sejukkan. Brown butter tu ada satu rasa yang sangat menarik. Kalau kita cakap orang di Asia dia pakai kerisik untuk menambah perisa, tapi orang Perancis dia pakai beurre noisette atau brown butter untuk letak dalam kek, buat roti, untuk dimasak dan sebagainya. Dan ini antara kegemaran saya. Ya, saya. Saya tahu kerisik tu untuk rendang, Datuk, bukan? Kerisik boleh buat untuk kopi. Kerisik boleh buat untuk coklat. Kerisik boleh buat untuk biskut. Kerisik boleh buat untuk nasi goreng. Kerisik boleh buat untuk donat. Macam-macam lah menambah perisa kan. Jangan tepek kat muka je. Okey. Oh, maknanya Datuk, saya ingat ni dah tapi belum lah. Maknanya kita sampai dia ke perangan. Ke perangan. Kita tunggu sampai dia. Saya nak tunjuk macam mana keadaannya bila dia perang nanti supaya yang di luar sana pun nampak apa nak kena buat kalau nak buat resipi sama. Sebab beurre noisette ni, brown butter ni kita boleh simpan. Kita boleh makan dengan roti. Kita boleh makan roti canai. Ataupun capati. Roti canai betul ke? Okey pun. Mencicah lah. Cicah lah. Sebab dia ada satu rasa yang sangat-sangat lemak dan juga rasa seperti kacang, rasa krim kat situ. Dia ada masin dia sikit. So sangat-sangat perfect untuk menambah perisa. Okey, tengok sekarang So dia dah mula terpisah. Nampak tu? Dah berbuih-buih dan saya dah mula bau. Betul, saya pun dah bau. Dah bau yang dia nak mula brown kat situ. Okey. Sampai dia ke perang-perangan kan, betul Datuk? Okey, tengok ni. Tadi saya nampak kuning. Nampak dia dah warna ke perang-perangan. So sekarang kita nak kaut segalanya. Okey, kita tuang dalam mangkuk je. Saya tunjuk warnanya dulu. Dan biasanya kita akan pisahkan kita akan pisahkan antara bahagian atas tu dan bahagian bawah. Dan kita akan tapis. Tapi proses tu ambil masa sikit sebab tunggu dia sejuk dan sebagainya. Bila kita dah sejukkan dia, ini hasilnya. Lihat. Macam karamel. Macam karamel. Ya, betul. Jadi macam karamel lah. Jadi bila dia dah sejuk begini, ini masih panas, so saya akan letak tepi. Okey, dan inilah kandungan utama untuk kita hasilkan biskut hari ini. Sebab resipi ni sangat mudah. Campak je, lepas tu kita roll dalam tepung, kita roll dalam gula sikit, lepas tu dia jadi. Okey Datuk, kalau macam ni kita biarkan kat singgah atau kita masuk peti ais? Kita biar sejuk seketika dan kita skim kat atas tu, kita buangkan buih dia, lepas tu kita tapis sikit dan dia akan jadi seperti ini. Dan ini rasa dia sangat-sangat sedap. Sekarang ni kita tinggal untuk masukkan semua bahan-bahan tu dan dia akan terus jadi biskut. Okey, dah pun sempurna. Dan saya akan keluarkan dia. Tengok tu. Kita bersihkan sikit. Ni kipas ni. Wow, memang ada bau, memang ada aroma. Ada punya pedal tu, kita bersihkan sikit. Sekarang kita boleh keluarkan dia. Okey. Alright. So sekarang tengok tekstur dia. Kalau boleh tunjuk dekat penonton. Ya, dia brittle. Dan biasanya saya akan masukkan ke dalam peti sejuk seketika. Untuk bagi dia combine dengan cantik. Okey. So, kita boleh masuk terus dalam peti sejuk. Kalau nak masukkan dalam mixer cup ni pun okey. Tapi nak masuk dalam mangkuk pun boleh. So, apa yang saya buat, saya akan masukkan dalam mangkuk dan tunjukkan teksturnya. Okey, tengok tu. So kita kena masukkan dalam peti ais sejuk berapa lama tu Datuk? Lebih kurang 15 minit atau 20 minit. Supaya teksturnya cantik sikit sekejap lagi sebab kita nak jadikan dia sebagai berbola kejap lagi. Wah, tengok tu. Saya suka baunya, saya suka aroma dia sangat-sangat menarik. Okey.
So biasa saya akan check teksturnya. Nampak dia berjadi berbola kejap lagi. So bila kita masuk dekat peti sejuk, dia akan lebih combine. Ya. Okey. Okey. Maknanya minimum 15 minit lah ataupun Ya lebih. saya. Boleh dah. Lebih pun boleh. Lebih Tak pun masalah. boleh, Tapi tak jangan masuk dalam peti sejuk beku. Peti sejuk biasa. Biasa saja. Jadi saya masukkan peti sejuk dulu. Bagaimana rupa dan dia ini selepas disejukkan? teksturnya selepas kita sejukkan dia. Saya buka. Nak tolong boleh? Macam malu-malu pula Okey, so kita pindahkan ni. Okey. Sini teksturnya. Nak pegang boleh? Cuba pegang. Okey. Pegang. Saya pegang. Boleh. Jadi bila masuk peti sejuk, Kita dah teksturnya blend. cantik. Jadi apa kita nak buat sekarang? Kita akan siapkan bahan untuk kita jadikan dia sebagai berbola. Kemudian kita akan rollkan dia ke dalam lagi satu soy berperisa coklat ini betul. bersama sedikit icing sugar. Okey. Sekali lagi untuk pengetahuan anda, Nutrilite Soy Protein Drink yang perisa coklat ni, dia 2 scoop, dia akan memberikan anda 10 gram protein. Okey. So sekarang untuk kita roll, saya akan ambil dulu punya baking tray. Sebab kita nak bakar di dalam oven. Ini baking tray kita. Baking tray. Alright. So saya tunjuk satu langkah yang sangat mudah. Saya bersihkan dulu chopping board ni. Okey. Okey, so sekarang apa saya nak buat kan? Nak tunjuk bagaimana saya kombinasikan antara icing sugar dan juga soy protein tadi yang berperisa coklat. Betul? Betul. Oh, campurkan Kita campurkan dia. Okey. Kita pakai jari je sebab kita nak pakai tangan kejap lagi. Kemudian kita gabungkan dia. Okey, dah gabungkan dia, kita boleh campurkan, letakkan sikit dekat atas ni. Oh, tabur-tabur macam tu. Tabur-tabur je supaya nampak dekat depan. Dia nampak soy protein tu sangat halus. Sangat halus. Okey, dah cantik begitu. Kita akan ambil dough tadi. Ya, kita akan rollkan dia jadi berbola. Contohnya begini. Oh. Jadikan berbola yang cantik. Dan bila dah jadi berbola yang dia tak perlu sempurna sangat, tak perlu bulat sebab kita nak jadi cookies kan. Betul. Calala sikit lah. So, asalkan ada bentuk tu okey dah. kita roll kat dalam soy protein tadi. Wow. Nampak? Okey, kita roll dalam ni. Letak kat sini. Ini belum siap ni. Okey, saya tunjuk beberapa proses lebih dahulu. Tolong buat tak? Tangan dah cuci tadi. Silakan, jangan malu-malu. Sangat mudah nak buat ni dalam masa anda berborak-borak ke, dalam dah siap tengok 6 biji TV dah. ke, dalam tengok Facebook live ke, boleh buat. Okey, nampak tu bila dah siap, kita boleh ada dua cara. Kita boleh pakai tangan untuk tekan. Atau kita ambil belakang ni, saya suka letak sedikit powder kat situ. Dan kita tekan. Tekan sikit je, bagi dia flat sikit. Lebih cantik lah kan. Kalau tak nampak macam plain je bulat-bulat tu. Okey, begitu. Wow. Saya sebenarnya jarang baking, tapi saya tak tahulah baking sesenang ni. Dia sangat-sangat mudah. Tapi lagi senang kalau cari suami yang pandai baking. Okey, dah siap. Okey. So sekarang kita masuk ke oven. Okey. Suhunya kita boleh pilih bergantung pada jenis oven antara 170 hingga 180 darjah selama 10 hingga 15 minit. Juga bergantung pada jenis oven. Okey, saya masuk ke oven dulu. Ini yang dah siap sebenarnya. Wow. Bukan terus makan ya, kena susun dulu. Susun dulu. Lepas susun dia cantik baru kita makan. Supaya dia cantik sikit presentation dekat situ. Nampak tu? Kita pakai cookie yang sama. Wow. Anda memang kena cuba resepi apa nama dia? Beurre noisette crinkled cookies. Okey, Safura. Resipi kedua saya janjikan tadi merupakan ayam percik pasta. Wow, ayam percik pasta. Yang pastinya kita akan juga menggunakan Nutrilite Soy Protein Drink Mix. Tapi kali ni kita gunakan green tea flavor. Betul. Kan? Saya akan pakai dua flavor. Akan pakai original untuk dia punya kuah. Tapi green tea flavor untuk buat dia punya marination sebelum kita bakar ayam di dalam oven. Okey, jadi untuk marinationnya saya akan siapkan dulu bahan-bahannya. Kita ada bawang. Okey. Kita
kita blend bawang. Lepas tu kita ada juga namanya apa ni? Lemongrass. Yes, Serai. wah. Bahasa Inggeris dia pakai terus tau. Kita ada ginger ataupun halia. Kita ada bawang putih. Kita ada sedikit kunyit. Okey. Okey. Lepas tu kita ada juga cuba. Lime, limau. Dia saya Bukan. Limau. sedikit citrus. Citrus, Kita boleh pakai apa-apa lah. Nak pakai limau boleh, pakai lemon boleh. Tapi yang penting tu kita akan pakai Nutrilite soy protein drink soy mix. protein yang berperisa green tea. Okey. Dan campur semua sekali. Macam ambil air sedikit. Yang ni kita akan gunakan 2 scoop. Untuk penonton anda semua, 2 scoop memberikan 8 gram protein. Okey, so kita masukkan semua tadi bahan-bahan yang Datuk cakap tadi ke dalam blender. Okey, dan kita akan blend seketika sebab ini akan jadikan bahan marination untuk ayam pula. Untuk ayam dulu ya, kita nak perap ayam tu. So ini adalah bahan-bahan dia. Wow. Okey, dah pun siap bahan untuk marinationnya. Untuk kita perap. Okey, marinate secukup rasa. Okey, dan kita gaulkan dia. Berapa lama kita nak perap ni, Datuk? Kita boleh perap semalaman kalau nak, tapi rasa nak cepat, dalam 10 minit pun dah memadai. Okey, jadi bila kita dah perap dengan sempurna ni, kita akan masuk ke dalam oven dan kita boleh bakar. Ataupun ada setengah orang dia nak bakar atas pan pun tak jadi masalah. Tapi macam saya, supaya dia wangi sedikit, kita bakar dalam oven. Selepas kita marinate selama 15 minit, oven tu kita letak 170 darjah selama 7 hingga 10 minit sahaja. Asal dia masak dalam 80% tu dah okey. Sebab kita nak masak sempurna sekali lagi di dalam pan bersama dengan pasta. So sekarang bahan-bahan untuk ayam percik ni saya nak tunjuk bahan-bahan kedua pula. Yang mana bahan-bahan ni juga akan kita masuk ke dalam blender. Kita ada bawang dan kita ada santan yang mana kita akan guna sekejap lagi. Lepas tu kita ada cili hijau. Kita ada sedikit asam. Kita ada bawang putih. Lepas tu kita ada halia dan saya suka pakai koriander punya akar. Daun ketumbar punya akar sebab dia akan menambahkan kewangian. Saya suka benda ni. Okey. Lepas tu kita ada sedikit gula, garam dan kita ada minyak untuk menggoreng kejap lagi. Dan paling penting, kita ada ini perisa asli iaitu soy protein. Dia punya perisa dia sebenarnya untuk pengetahuan Datuk dia bukan GMO. Dia mengandungi 3 jenis gandum, soy protein, kacang peas dalam ni. So macam saya katakan tadi, 1 scoop dia bersamaan dengan 8 gram protein. Baik. Jadi semua ni kita akan blend. Dan saya suka siapkan lebih awal sebab saya nak terus buat pasta lepas ni. Jadi saya tunjuk macam mana prosesnya. Bila kita dah blend, pastikan anda ingat bahan-bahan yang Datuk tunjukkan ni. Bila kita dah blend, semua bahan-bahan ni ini yang akan terjadi. Jadi bila dia cantik begitu ya. Ini saya belum masuk tau dia punya soy protein. Sebab soy protein tu saya akan masuk kejap lagi bila kita nak masak dia punya kuah pasta untuk ayam percik tersebut. Okey, jadi saya nak siapkan dapur sekejap. Okey, sekarang kita nak buat kuah dia, okey? Okey. Jadi sekarang kita panaskan api terlebih dahulu. Kita letak sedikit minyak. Okey, sekarang yang mula panas, kita guna agak sikit. Okey. So masa ni lah nanti kita akan add kita punya Nutrilite soy Ya, protein. apa yang saya suka buat. Nutrilite ni saya akan masuk bersama dengan santan yang telah ditrim tadi. Kita masuk dalam ni. Tengok Wow. Jadi dia pengganti santan. Bermakna santan tu tadi dah tak perlu untuk kita tambah ataupun pakai santan pekat dan sebagainya. Semuanya kat dalam ni. Dan tak perlu banyak-banyak lah Dia Datuk. tak perlu. Saya ambil sudu sekejap sebab saya nak gaul dengan sempurna. Untuk pengetahuan anda, kita menggunakan 10 scoop Nutrilite soy protein. Ya betul. Jadi 10 scoop Nutrilite tadi kita bancuh sedikit. Dia tak perlu sampai rata pun. Jadi santan tu bila kita masuk ke dalam kuah ni dia akan lebih sempurna lah. Kita gaul-gaul sikit-sikit je lah ya. Sikit-sikit je lah. Okey. Sekarang saya nak tengok teksturnya. Tengok So bila dia dah sempurna begini,
Kita akan gaul dan dia akan jadi pengganti santan. Itu yang saya suka. Jadi kadang-kadang kita buat santan, kita pakai santan pekat kan. Kita nak memekatkan apa juga jenis masakan. Jadi saya ada santan yang rendah lemak tadi. Saya ada soy protein dan saya campur sedikit air. Kita boleh simpan untuk sebagai pengganti santan dalam apa juga jenis masakan yang kita buat. Menarik betul. Okey, tadi Datuk tambah dengan air suhu biasalah Datuk. Ya saya. Okey. Campur Sekarang sedikit. Datuk masukkan. Masukkan. Punya alternatif kepada santan. Ya saya. Okey, cuba tolong saya gaul sekejap. Okey. Gaul dengan sempurna. Nampak tu? Dia akan memekatkan kuah sama macam santan. Dia akan menambahkan perisa sama macam santan. Dia akan menyebabkan kita punya masakan sedap sama macam santan. Tetapi tidak ada masalah kesihatan. Nampak tu? Betul. Kuranglah kan masalah kesihatan maksudnya. Silakan Datuk. Okey. Lebih sihat dan berkhasiat yang penting. Sebab ini kita buat kuah percik putih. Tapi kalau kita nak letak supaya dia ada warna, boleh letak cili, kita boleh letak kunyit juga. So sekarang kita tunggu sampai ianya masak dengan sempurna. Sebab saya suka pakai api yang sederhana supaya ianya lebih sedap dimasak dengan sempurna tanpa ada kesan-kesan terbakar dan sebagainya. So dia warna dia macam putih-putih, sebab kita buat hijau. ayam percik putih. Kita tak buat ayam percik biasa yang daripada Kelantan tu kan. Itu warna coklat lah kan? Dia warna brown ada, warna orange ada, warna kuning ada, warna merah ada. Sudah dimasak dengan sempurna, tengok tu. So maknanya masa ni kita teruskan gaul lah terus kan? gaul. Sebab biasa nak buat ayam percik ni, yang penting tu kuah dia tu. Kuah tu kita boleh pekatkan, kita boleh cairkan terpulang apa kita nak. So kita boleh season, kita boleh letak sedikit gula perang, menambah rasa. Sedikit gula kasta dan sedikit garam. Sedikit garam. Kita gaul. Okey, dan seperti biasa, ini akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga 8 minit. So sekarang saya dah ada pasta, dah ada kuah yang kita buat lebih awal tadi. Dalam masa yang sama juga kita ada ayam percik yang kita dah buat. Okey, so sekarang saya nak tunjuk. Simple je, sedikit saja olive oil. Kita pakai mentega pun boleh. Sekarang tiba masa untuk kita campurkan semua bahan-bahan saya ni. ketiga-tiga bahan yang kita campur sebab kita buat 3 bahan yang berasingan sebentar tadi. So kita ambil ayam percik ni kalau kita rasa kita nak potong kecil-kecil pun boleh. Tapi macam saya bila ayam percik tu biar dia besar sikit lah. Bila makan tu sedap sikit kan. Puas sikit bila makan tu. Ya, betul. Okey. So kita panaskan sedikit ayamnya dengan minyak tersebut. Okey. Nampak tu aroma yang percik tu dah ada. Dan kita letak juga kuah yang kita dah buat lebih awal tadi. Ni kalau orang datang beraya ni, kalau kita panaskan je, wah memang jadi, ingat orang yang kita masak. Ketiga-tiga bahan ni dah ada. So sangat mudah. Dan kita ambil pasta sedikit. Pasta yang dah direbus. Okey. Kita campurkan ketiga-tiga bahan. Ya, saya. Dan lepas tu kiranya dah siap pun pasta kita. Jadi semua bahan ni kita boleh buat lebih awal supaya bila orang datang tu kita tahu, wah kita boleh siapkan pasta dalam tempoh kurang dari 5 minit. Jadi hari raya ni eloknya kita siapkan bahan-bahan tu lebih awal. Bila dia siap awal, bila orang nak makan, kita tinggal ada masa 2-3 minit untuk masak benda yang fresh. Fresh dan sihat. Kadang-kadang kita nak buat lebih awal, takut benda tu sejuk. So kita sediakan tiga bahan ni. Ketiga ni. Lebih awal supaya bila orang datang kita tinggal hidang dan masakkan. Betul. Wah, tengok tu pasta dah pun siap. Yang penting bau dia bila orang datang kan. Bau. Datuk, kalau contoh kata kita tak nak masukkan pasta kan, macam Datuk kata kita tadi boleh makan dengan lain-lain. Kita boleh makan dengan roti canai ke, betul, kan? Betul. Maknanya kita campurkan ayam dengan kita campurkan kuah ni sahaja. Ya kan? saja, ayam dengan kuah semata-mata. Contoh kalau nak makan nasi pun boleh. Maksudnya kita campurkan nasi lagi dah boleh. Ya, ayam dengan kuah, terus jadi kuah ayam. Tapi nak makan nasi sekalipun, pastikan nasi yang kita makan tu adalah nasi yang low GI ataupun basmati. Basmati. Yang beras panjang-panjang sikit tu kan Datuk. Okey. Okey, so sekarang dah kita siap. boleh siapkan pasta ni, kita boleh keluarkan. Kita putar-putar dia sikit kat dalam ni. Sekejap tak perlukan panjang-panjang, masa yang lama. Bila kita dah siap je bahan ni, kita dah boleh dah hidang. Okey, tengok tu. Dah siap letak dalam pinggan. Kita pusing-pusingkan dia sikit. Nampak macam kuah lemak tapi bukannya. Nanti rasa dia sangat sempurna. Nanti saya ambil tisu untuk kita lap sikit. Okey.
Tapi sebelum tu, kita ambil ayam yang tadi. Sebab saya biasanya kalau saya nak hidang ke orang kan, saya akan bakar ekstra. Oh, bakar ekstra maksud dia nampakkan dia lagi ada aroma dia. aroma Kata bakar saya dia saya tu. buat sekarang. Okey, faham. Letak ayam kat situ. Dan satu lagi ayam kat situ. Okey, dah siap tu. Dan kita boleh ambil cili letak je kat sebelah sebagai satu color. lagi Dan sedap. sebelum kita hidang kat orang tu, saya touch sikit. Jadi ada aroma. Bau tak? Bau tak? Bau, Ayam memang peciknya bau. kat situ. Rasa macam bau grill tu, bakar dia tu. Wah. Okey. Wah, sedapnya. Memang rasa macam bau ayam percik yang kita pergi tu bazar Ramadan tu kan. Selalunya bau aroma dia yang kuat kan. Memang sama kat sini. Okey, dah siap. Kita dah boleh jemput orang datang dah. Resepi bukan resepi biasa-biasa tetapi ayam percik dan juga resepi ni khas dicipta dari Datuk Fazli untuk anda semua penonton hari ini. Okey. Right. Jadi Datuk, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana sudi sangat berkongsi dengan kita bukan satu resepi tapi dua. Saya berharap penonton semua dapat mencuba resepi ni. Yang penting resepi ni bukan sahaja sedap, malah ianya sihat. Alright, jadi sebelum itu untuk pengetahuan anda, Nutrilite ialah jenama vitamin dan suplemen jualan nombor 1 di dunia. Nutrilite ialah jenama protein jualan nombor 1 di dunia. Dan yang paling penting, Nutrilite Double X merupakan produk multivitamin dan multimineral nombor 1 dari segi jualan di dunia yang mengandungi phytonutrien daripada 5 kumpulan warna phytonutrien. Yang ini disahkan oleh Euromonitor International. Okey, Datuk, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama MW sehingga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Sebelum tu, kita ucapkan sama-sama selamat Hari Raya kepada penonton kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jumpa lagi. Nama saya Safura. Bye. Jangan lupa cuba resepi. Jangan lupa like. Bye.